A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kerana masih setia bersama dengan kami dalam slot Tazkirah Ramadan di Putrajaya FM, yang mana kami doakan semoga ada manfaat yang dapat sama-sama kita perolehi daripada slot ini, dan jika ada apa-apa ilmu yang bermanfaat dan berguna yang boleh kita amalkan, semoga ianya boleh kita amalkan dan seterusnya meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kita di dalam bulan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung apa yang telah kita bincangkan sedikit semalam, yang mana kita sedang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sirah nabawiyah dan juga para sahabat pada bulan Ramadan. Dan semalam kita ada menyebut bagaimana bulan Ramadan merupakan bulan yang menyaksikan kaum Quraisy dan pembesar-pembesar Quraisy pertama kali mendengar bacaan Al-Quran secara terbuka apabila Rasulullah SAW pergi ke tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah, yang mana ketika itu berkumpulnya pembesar-pembesar Mekah, orang-orang musyrikin Mekah, dan ketika itu Rasulullah SAW terus membacakan ayat-ayat Allah daripada surah An-Najm. Dan ketika itu mereka yang mendengar bacaan daripada surah An-Najm itu memang merasa sangat terpesona, sangat takjub kerana diperdengarkan dengan apa yang kita sebut sebagai mukjizat kalam Allah. Dan Rasulullah SAW berjaya sempat menghabiskan keseluruhan ayat dalam surah An-Najm sehingga ayat ke-62, yang Rasulullah SAW membaca fasjudu lillahi wa'budu, dan Rasulullah SAW terus melakukan sujud tilawah kerana ia merupakan ayat sajadah. Dan ketika itu juga kaum musyrikin Quraisy yang ada yang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran daripada surah An-Najm tersebut turun menyembah, sujud ke bumi, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Dan setelah beberapa ketika apabila tiba sahabat-sahabat mereka dari kalangan musyrikin Mekah yang tidak berada di situ ketika ayat-ayat Allah itu sedang diperdengarkan, maka mereka telah mengherdik dan mengecam kaum-kaum Quraisy yang sujud ketika itu, dan membuatkan mereka yang sujud itu kembali mengingkari, kembali menafikan kebenaran mukjizat Al-Quran. Dan peristiwa ini sebenarnya telah sampai ke Habsyah, yang mana pada bulan Rejab sebelumnya berlaku hijrah yang pertama ke Habsyah. Sebahagian umat Islam telah berhijrah ke Habsyah, yang mana hijrah yang pertama, dan mereka mendapatkan perlindungan daripada Raja Najasyi di Habsyah. Dan kemudian mereka mendapat khabar bahawa orang-orang musyrikin Mekah telah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendengar bacaan Al-Quran dari surah An-Najm. Tetapi berita tersebut tidak tepat. Mereka hanya mendengar setakat itu sahaja, dan pada bulan Syawal mereka kembali pulang ke Mekah menyangka bahawa kaum musyrikin Mekah telah menerima Islam. Dan ternyata apabila hampir tiba ke Mekah, mereka mendapat khabar sebaliknya. Sebahagian daripada umat Islam ketika itu berpatah balik ke Habsyah, dan sebahagian besar daripadanya terus memasuki Mekah dan cuba mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Tetapi daripada saat itulah bermulanya juga penindasan dan penyiksaan yang lebih dahsyat lagi ke atas umat Islam. Sehinggalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hijrah yang kedua ke Habsyah, kali kedua ke Habsyah, yang mana kali ini lebih ramai lagi umat Islam pergi ke Habsyah. Jadi ini peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan yang menyaksikan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ketika itu pertama kali mendengar secara terbuka bacaan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan
tahun ke-10 kenabian juga berlaku satu lagi peristiwa yang besar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan isterinya yang tercinta. Cuma berlaku khilaf tarikh kewafatan bapa saudaranya Abu Talib, yang juga merupakan bapa saudara yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para sejarah menyebut Abu Talib wafat pada bulan Rajab sebelum Ramadan. Ada yang menyatakan pada bulan Ramadan 3 hari sebelum kewafatan Khadijah. Dan meninggalnya Abu Talib merupakan satu tamparan yang sangat hebat kepada Rasulullah SAW, kerana walaupun Abu Talib ketika itu tidak menerima Islam, tapi Abu Talib telah menjadi orang yang banyak mempertahankan Rasulullah SAW. Kerana Abu Talib dikenali sebagai golongan bangsawan. Walaupun Abu Talib bukan daripada golongan yang kaya di Mekah, tetapi dia termasuk di dalam golongan pembesar, golongan yang dihormati, golongan bangsawan, kerana dia merupakan anak Abdul Muttalib. Jadi apabila wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW kehilangan orang yang paling banyak mempertahankan baginda daripada serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy. Dan apa yang lebih menyedihkan, apabila Rasulullah SAW berada di sisi Abu Talib di saat-saat Abu Talib sedang nazak, di saat-saat Abu Talib berada di ambang kematian, tetapi pada waktu yang sama di situ juga berada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, yang mana ketika itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah meracun pemikiran Abu Talib supaya tidak menerima Islam. Sedangkan ketika itu juga Rasulullah SAW memujuk Abu Talib supaya menerima Islam. Terimalah Islam, ucapkanlah kalimah syahadah, kerana aku akan menjadi saksi kepada engkau di akhirat kelak, wahai bapa saudaraku yang sangat aku sayangi, kata Rasulullah SAW, yang terus menerus memujuk. Tapi pada yang sama, Abu Jahal juga membisikkan bisikan-bisikan syaitan yang menghalang, yang mencabar Abu Talib daripada menerima Islam. Sehingga Abu Jahal menyebut-nyebut, adakah kau sanggup meninggalkan agama nenek moyang kau, wahai Abu Talib? Adakah kau sanggup meninggalkan ajaran nenek moyang kita yang selama ini telah kita anuti? Jadi racun daripada kata-kata yang keluar daripada mulut Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah itu menyebabkan Abu Talib akhirnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wafatnya Abu Talib sebagai seorang yang kafir. Dan Abu Talib telah meninggal sebagai seorang yang kafir dan akan diazab di neraka. Dan disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib akan diazab dengan siksaan yang paling ringan, yang mana apabila dipakaikan kasut daripada api neraka, maka menggelegaklah otaknya sehingga ke atas, dan itu merupakan azab yang paling ringan di neraka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semoga kita dipelihara daripada menghampiri api neraka, supaya kita tidak terbau pun api neraka itu. Semoga kita benar-benar dijauhkan daripada api neraka, kerana sesungguhnya seringan-ringan azab dalam api neraka akan diterima oleh Abu Talib, yang mana bila dipakaikan kasut akan menggelegak otaknya kepanasan. Subhanallah. Moga Allah lindungi kita semua. Dan kemudian terjadinya kewafatan Khadijah, isteri Rasulullah SAW yang pertama, yang sangat baginda cintai. Isteri yang merupakan pendukung kuat kepada baginda, orang yang pertama menerima Islam. Tatkala berada di Gua Hira, sebagaimana yang kita ceritakan semalam, apabila Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dan setelah baginda menerima wahyu, baginda turun dalam keadaan sangat takut. Turun dalam keadaan sangat takut dan baring sampai ke rumah. Baginda terus baring di perbaringan dengan keadaan menggeletar, dan baginda meminta Khadijah supaya menyelimutinya. Zamiluni, zamiluni, kata Rasulullah SAW, selimutkan aku, selimutkan aku. Aku tak tahu, aku takut akan diri aku, apa yang terjadi pada diri aku. Kerana Rasulullah SAW tidak memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ketika itu Khadijah merupakan seorang isteri yang sangat hebat. Beliau telah memujuk Rasulullah SAW, telah memberikan comfort kepada Rasulullah SAW, telah cushion perasaan Rasulullah SAW, menenangkan hati Rasulullah SAW, dan memberi semangat dengan memuji-muji baginda dan akhlak baginda.
yang mana tidak mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi kepada engkau, wahai suamiku, kerana engkau seorang yang baik. Engkau orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak bersedekah, baik dengan jiran-jiran dan sebagainya, merapatkan silaturahim dan sebagainya. Jadi pujian-pujian ini membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedikit tenang, kerana tidak mungkin orang yang melakukan kebaikan akan dihukum dengan hukuman yang tidak sewajarnya. Jadi inilah antara jasa besar Khadijah, yang mana merupakan penyokong dan supporter kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga orang yang pertama beriman dan kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Waraqah, yang mana Waraqah ketika itu mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam yang juga telah mendatangi Musa alaihissalam. Jadi jasa Khadijah ini terlalu besar. Dia merupakan satu-satunya isteri yang telah memberikan zuriat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang orang-orang lain mendustakan baginda, orang yang telah banyak memberi sokongan dan pengorbanan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewafatan baginda menyebabkan Rasulullah merasa sangat sedih. Apatah lagi kedudukan Khadijah. Bahkan Khadijah ini pernah mendapat kiriman salam melalui Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah berkirim salam kepada Khadijah, kita kalau tiba-tiba ada pembesar, ada orang-orang yang hebat mengirim salam kepada kita, kita mesti akan rasa seronok, kita akan rasa dihargai, kita akan rasa gembira dan happy sebagainya. Tetapi bayangkan pula Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam melalui Jibril, malaikat yang paling mulia, kepada Khadijah radhiyallahu anha. Tidak tergambar apa perasaannya. Dan begitulah Khadijah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin jiwa seorang suami tidak merasa sedih apabila isteri seperti ini wafat. Dan tahun itu juga apabila kematian Abu Talib dan juga Khadijah, tahun itu telah digelar sebagai Ammul Hazan, tahun kesedihan, kerana Rasulullah SAW benar-benar merasa sedih. Dan ketika itu juga bermulanya penindasan yang bertambah kepada Rasulullah SAW apabila tiada dua orang penyokong kuatnya lagi di sisinya. Kemudian peristiwa seterusnya yang berlaku pada bulan Ramadan ketika hayat Rasulullah SAW ialah Sariyah pertama pada tahun pertama Hijrah oleh Hamzah dan 30 tentera Islam. Sariyah ini merupakan peperangan kecil, atau mungkin boleh kita sebut sebagai serang hendap, pasukan kecil yang dihantar untuk menyerang hendap dan menyerang pihak musuh, disebut sebagai Sariyah. Tapi kalau peperangan itu biasanya melibatkan tentera yang lebih besar. Jadi Sariyah kecil ni umpama satu platoon kecil yang dihantar oleh Rasulullah. Dan Sariyah yang pertama ialah Sariyah yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dihantar oleh Rasulullah dengan bersama 30 tentera Islam yang lain menyerang kabilah Abu Jahal yang ketika itu sedang berdagang. Bukanlah Islam itu bersifat suka menyerang, suka menzalimi orang lain. Tidak sama sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, barang-barang mereka, harta-harta mereka telah dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan mereka memperdagangkan juga barang-barang yang telah umat Islam ini tinggalkan. Maka apa yang cuba dilakukan ialah mendapatkan kembali harta-harta yang telah diambil secara zalim oleh puak-puak musyrikin Mekah. Jadi kerana itu Hamzah diutus untuk melakukan serangan untuk merampas kembali harta-harta yang Abu Jahal dan juga orang-orang musyrik Mekah ingin bawa ke kota Syam untuk diniagakan, untuk didagangkan. Jadi itu peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan, Sariyah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian berlaku juga peperangan pertama dalam sejarah Islam, yang mana ianya merupakan satu peperangan besar yang sangat bermakna dan memberikan satu
impact yang sangat besar dalam liputan sejarah yang disebut juga sebagai Yaumul Furqan, kerana hari itulah merupakan hari yang menentukan kesinambungan dakwah Islam oleh Rasulullah SAW. Dan Perang Badar ini menarik untuk kita ceritakan secara lebih terperinci, yang insya-Allah jika ada kesempatan akan kita kongsikan kemudian. Dan ianya berlaku pada 17 Ramadan juga, pada tarikh 17 Ramadan, tetapi pada hari ini 17 Ramadan itu lebih sinonim dengan sambutan hari nuzul Quran. Namun peristiwa Badar, pertempuran Badar turut juga berlaku pada 17 Ramadan, yang mana ianya berlaku di satu padang pasir, satu tempat yang disebut sebagai Badar, dan tentera-tentera yang menyertai peperangan Badar disebut sebagai Al-Badri, sama ada 313 ataupun 319 orang. Berlaku khilaf di kalangan ulama dalam penetapan jumlah tentera yang turut serta, kerana berlakunya khilaf ini disebabkan berlaku perbezaan pandangan dalam menentukan adakah sebahagian daripada para sahabat yang diutuskan sebagai spy, diutuskan lebih awal dan sebagainya, dihitung sebagai tentera Badar atau tidak. Wallahualam, apa yang pasti tentera Badar ini mendapat tempat yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Mereka digelar Ahlul Badar dan kedudukan mereka tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjamin dosa-dosa mereka, walaupun dosa yang akan datang akan dihapuskan, dan mereka telah dijanjikan dengan ganjaran syurga. Jadi begitulah hebatnya kedudukan tentera Badar, dan begitulah pentingnya, signifikannya peperangan Badar dalam perkembangan sejarah Islam. Kemudian antara peristiwa akhir yang mungkin boleh kita kongsikan kemudian ialah peristiwa Fathu Mekah, yang juga merupakan satu peristiwa besar, pembukaan kota Mekah, di mana setelah berlakunya hijrah, akhirnya Rasulullah SAW kembali dapat menguasai kota Mekah, dan akhirnya kota Mekah menjadi kota suci Mekah, tanah haram